Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna merah jambu atau pink menjadi pilihan Zalin Oven Cafe untuk ditata rias. Malah pemilihan warna ini bukan sahaja dapat membangkitkan aura positif tetapi juga dapat memberikan ketenangan bukan sahaja kepada pekerjanya malah kepada pelanggan yang datang. Hobi memelihara kucing, rawatan kesihatan dan perapian diri untuk si comel. Bukan sahaja kesihatan, malah kebersihannya harus dititikberatkan agar haiwan peliharaan kesayangan ramai ini dapat melalui kehidupan yang baik dan teratur. Better buat further check up. Ada certain penyakit, dia dalam sehari 2 hari je boleh menyebabkan kematian. Resepi pemanis mulut yang mudah dan ringkas. Kasut atau sepatu penambah gaya. Kasut juga memberikan keyakinan dan menampilkan sisi wanita yang elegan dan up to date. Kita orang memang dikenali dengan custom made. Kita orang memang buat custom made bridal, custom made everyday shoes. Masakan daging itik packing yang halal, hasil air tangan yang dilakukan bagi mengisi masa lapang. Namun atas permintaan ramai daripada sekadar suka-suka, akhirnya menjana pendapatan seisi keluarga. Fashion tidak akan pernah terhenti selagi cetusan ilham dan idea breakernya masih lagi segar dan diterima ramai. Kreativiti, sentuhan dan rekaannya seakan menjadi satu kepuasan. Seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan, kebajaran breaker fashion sama ada yang lama atau lagi masih baru bukan lagi menjadi ukuran, malah ia juga dapat menjadi satu persaingan yang cukup sihat. Sepasang kasut mampu mengubah keseluruhan penampilan wanita. Berkemahiran bertutur dalam bahasa Bosnia, Croatia dan Serbia, usahawan muda ini juga mengambil perkataan Sipela sebagai jenama kasut rekaannya yang bermaksud kasut. Kasut buatan Malaysia ni actually dulu waktu saya start memang orang tak familiar. But because I lived abroad half of my life. Jadi saya fikir bila saya balik Malaysia, saya pula memang minat kasut. Kaki pula saiz besar, saiz 40. So when I came back, I realised I came back for good. I kata, susahlah nak cari kasut yang saiz besar, yang comfortable, yang last long, yang cantik, yang tak mahal sangat. I started my business with aim to create a brand that is affordable but also fashionable and comfortable. Sudah 10 tahun berada di dalam industri, dia tidak menyangka rekaan kasutnya mendapat sambutan yang luar biasa. Kekuatan Sipela Shoes adalah custom made. Kita orang memang buat custom made bridal, custom made everyday shoes. And saya start dari awal, dari scratch. From customization, kita orang buat ready made collection. Jadi we grow the business organically lah. Kasut yang butiran perincian dan pemilihan warna yang bersesuaian begitu dititikberatkan agar rekaan yang dihasilkan dapat menaikkan lagi sisi feminin seorang wanita. In terms of design, I'm inspired by other designers as well. Tapi memang kebanyakan design ni kalau you tengok memang a bit drama. There's always like colours, a lot of bows, a lot of blings, a lot of crystals. We move around that lah sebab I believe kalau I nak buat sesuatu yang berbeza, I kena buat sesuatu yang memang dekat market yang I target tak ada lagi. Selain daripada koleksi kasut pengantin dan korporat, Sipela Shoes juga mengenengahkan koleksi kasut yang lebih santai sesuai untuk digayakan seharian. Handcrafted in leather, leather lining, leather upper. Kita orang memang dikenali dengan kasut yang buat block heel. So kita orang memang dari dulu sampai sekarang trendy ke tak memang I akan buat block heel sebab comfortable nak berjalan kan, berlari. Pelanggan juga boleh menempah ketinggian tapak yang diinginkan mengikut keselesaan. Selain kasut tumit tinggi, kasut yang tapaknya rata dengan rekaan yang ringkas juga boleh memberikan aura menarik jika bijak digayakan. Bermula pada tahun 2015, jenama Lania Official semakin dikenali sehingga ke hari ini. Sebenarnya tak terfikir pun nak jual kasut tau. Saya suka shopping kasut. So kalau keluar mana-mana memang benda pertama shopping kasut. So macam bila shopping kasut macam tak puas hati dengan tapak lah, tak puas hati dengan material lah. Lepas tu mak dia cakap, kalau tak puas hati sangat, cuba buat sendiri je kasut tu. Lepas tu jual kat orang.
Masa tu baru terfikir nak jual kasut. Tapi that time kita tak ada knowledge lagi nak cari kilang kat mana, nak design macam mana semua. Walaupun rekaan minimalis, namun material yang berkualiti tinggi digunakan supaya kasut masih kelihatan mewah lagi versatile. Material dia yang jadi keutamaan. Orang nak beli kasut, diorang tak kisah harga tu berapa sebenarnya. Tapi yang penting material tu kena yang tahan lasak, yang orang boleh pakai lama, tak cepat haus. So kita banyak fokuskan dekat dia punya material first tu. Lebih kepada warna yang berwarna tanah dan warna kulit, rekaan yang dihasilkan juga berunsurkan kemelayuan. Kalau perasan, kita punya design tu banyak macam ketupat. Design kita banyak berunsurkan anyaman. So kita punya signature dua tu je lah. Kita punya design based on anyaman dengan based on kaki kembang, sesuai untuk orang yang berkaki kembang. Pereka kasut ini turut menghasilkan rekaan semi-formal. Bukan sahaja boleh dipakai secara casual semasa melakukan aktiviti harian, malah koleksi ini juga sesuai digaikan ke majlis-majlis rasmi. Macam saya sendiri, saya jual kasut tu sebab saya nak pakai. Heels memang cantik, tapi tak semua orang selesa pakai heels. Jadi flat shoes ni dibawa keselesaan pada semua orang. Cuma design dia je kita akan improvise dari semasa ke semasa untuk sesuai pakai untuk pelbagai function lah. Tidak kira apa jua fashion dan rekaan kasut yang digemari, pemakainya harus bijak memilih mengikut kesesuaian tempat, masa dan situasi. Selain mempunyai sepasang kasut yang cantik, keselesaan ketika berjalan juga penting sekaligus menaikkan lagi keyakinan diri. Sedap-sedap manisan di kafe ini. Nanti bolehlah anda sekeluarga datang menikmati sajian yang disajikan. Bercakap mengenai makanan dan manisan, apakah pula resepi Nona minggu ini? Sama-sama kita saksikan. Manisan atau pemanis mulut sentiasa menjadi pilihan di dalam pelbagai majlis selepas hidangan utama atau dijadikan sajian minum petang. Kek trifle antara manisan yang sedap dan mudah untuk disediakan. Hai guys, saya Ariana Natasha daripada Ariana Kitchen. So today Erin nak kongsikan sedikit resepi untuk you guys semua. Korang boleh buat dengan keluarga tercinta ataupun boleh buat dengan kawan-kawan. Resepi yang sangat simple dan mudah je untuk korang cuba buat di rumah. So bahan-bahan dia Erin dah get ready dekat sini. So hari ni kita nak buat trifle butter cake fruits. Kita ada strawberry and then kita ada raspberry jam. Ini korang boleh gunakan strawberry jam biasa pun boleh juga. And then kita ada 1 cup whipping cream non-dairy. And then korang just beat bagi dia kembang. Senang je buat dia ni. So, ni butter cake yang Airi dah siap. And then kita ada blueberry dan juga pudina. Alright, so jom kita mulakan. Kek mentega atau butter cake adalah lapisan utama penghasilan kek trifle ini. Bagi menghasilkan kek mentega, adunkan mentega bersama gula kasta sehingga kembang. Masukkan 4 biji telur, 1 sudu teh esen vanila dan juga tepung kek serbaguna. Kacau sehingga adunan sebati. Alright, kita boleh bakar. Okay, so kita bakar selama 50 minit ataupun 1 jam. And then bila kek tu dah siap, korang kena cocokkan dengan lidi dulu. Tengok dalam dia masak ke tidak. Okay, so 170 suhu. Okay, Adi nak pergi bakar dulu. Alright, so ini kek butter yang dah siap tadi. So Adi dah siapkan potong-potong. Tapi kalau you guys malas nak buat macam ni, boleh je makan macam ni. Sedap pun sedap juga. Tapi ni kita nak buat kelainan sikit dan cantik sikit. So now kita boleh start deco. Okay. So first kek butter ni you guys masukkan dekat dalam bekas. Tak kisah bekas apa yang nak digunakan. Okay, so kek trifle ni you guys boleh buat dengan anak-anak ke, dengan kawan-kawan ke, dekat rumah kan. Simple je buat dia. Okay, so kita dah siap susun macam ni and then kita letakkan raspberry jam dalam ni. Okay. Lepas itu kita letakkan blueberry.
Tapi kalau you guys nak letakkan lychee ke pun boleh juga. Ikut selera lah. Okay, kita letakkan dia macam ni. Hiaskan lapisan kek trifle ini dengan buah strawberry bagi menambahkan lagi keenakan rasanya. Kemudian, krim putar disapu secara sekata di atas lapisan kek dan juga buah-buahan. And then kita letak lagi kek dekat sini. Last part. Kan? Letak blueberry. Sikit. Sini kita letak strawberry. Okay, kalau you guys nak letakkan coklat pun boleh juga, caramel ke. Alright, kek truffle kita dah pun siap. Kejap kan buat dia. Okay guys, so Eri harap semua enjoy apa yang Eri share tadi. Eri bagi tips sikit kat korang semua, okay? So jangan lupa buat, okay? Selamat mencuba semua dan juga selamat berhujung minggu. Bye! Resepi yang ringkas, pencuci mulut ini juga enak dimakan bersama aiskrim ketika cuaca panas. Luangkan masa hujung minggu ini di dapur anda bersama-sama seisi keluarga. Nur Izani Sherazadi Jasni, 21 tahun, mula menceburkan diri di dalam dunia peragaan sejak di bangku sekolah. Bukan itu sahaja, malah rezekinya semakin bertambah apabila dia mula mengorak langkah di pentas lakon layar. Hai, saya Izani Jasni dan saya adalah gadis nona anda pada minggu ini. Time tu I nak beli baju. Masa tu umur I 15 ke 16 tahun macam tu lah. So orang tu macam, brand tu lah. Dia cakap, boleh tak kalau you try jadi model kita orang? So I macam, serius lah? Time ni I baru umur 15-16 tahun macam still stay young, I bersekolah tau. Lepas tu I macam, okay lah, why not I try? Untuk modelling tu, usually sekarang I memang fokus pada fashion dan bertudung. Minat tu satu lah. And I rasa I suka environment dia sebab kita, you meet a lot of new people kan. You berkenal dengan orang ni, berkawan dengan orang ni. Jadi kita punya kawan-kawan tu semua yang best-best. Walaupun hanya diberikan watak sampingan, namun gadis ini tidak pernah menolak peluang yang datang, malah sentiasa mencabar kebolehan diri dengan bakat semula jadi. Kalau you sentuh I sekali lagi. Watak tu sebenarnya daripada my mom's cousin. Dia seorang orang yang dalam production jugalah. Dia cakap, why not you dah jadi model kan? Why not you try something else juga? Saya macam, okay lah, I try. Tapi time tu, first time masa I dapat drama untuk TV3 tu, I jadi orang biasa je. Jadi PA kepada Dato'. Cerita dia tajuk Cinta Non Grata. Obviously, kita banyak benda yang kita kena belajar kan. And dari script reading, semua tu, okay lah. Tapi segi kadang-kadang expression, bila kita nak kena buat expression tu, banyak benda kita kena belajar. Maaf Datuk, saya balik tu yang Datuk busy tadi. Seperti teman-teman sebayanya, Izani gemar mengisi masa lapang dengan melakukan aktiviti riadah yang membantu meningkatkan kecergasan dan keyakinan diri. Selain daripada itu juga, I ada buat business with my mom. Kita orang berniaga pulut kuning dan juga baby pancake sejak daripada PKP hari itulah. Sebab macam time tu macam tak ada nak buat apa sangat kan. So macam why not I try something else. Daripada nak kerja modeling je, maybe I can do something macam buat business, Baru-baru ni pun I join event pada bulan 9 hari tu. And sekarang ni slowly nak improvekan lagi business tu. InsyaAllah maybe we can go further ataupun masuk kedai mana-mana ke jadi vendor. InsyaAllah lah. Future plan I insyaAllah by awal tahun depan, I nak create my own clothing line. Okay, jadi sekarang ni masih dalam proses planning lah. InsyaAllah I hopefully dapat try something else. Maybe kalau ada opportunity yang lain yang I boleh cuba selain daripada lakonan dan juga modelling. Untuk anak-anak muda di luar sana macam I ni, korang
kena terus fokus, kena terus usaha supaya korang dapat capai apa yang korang nak. Yang penting korang kena buat benda yang korang suka. Ramai yang tidak tahu akan kewujudan hospital haiwan atau hospital veterina. Seperti hospital biasa, hospital veterina mempunyai banyak kemudahan dan keistimewaan untuk si comel anda seperti kucing. Ada juga arnab, kuda, hamster dan sebagainya yang dihantar ke hospital veterina untuk mendapatkan rawatan kesihatan dan perapian diri. Reality membawakan hospital veterina untuk si comel anda. Sama-sama kita saksikan. Kehidupan masyarakat masa kini sudah tentu sedikit berubah. Kita terus menyesuaikan diri dengan norma baru bersama gaya hidup yang lebih terkawal. Bukan saja kepada aktiviti fizikal, malah ia turut memberi kesan kepada mainan emosi. Ada yang berasa cemas, sedih, takut dan tertekan, tetapi ada juga yang bersedia dengan situasi semasa. Rata-rata masyarakat menjambut baik PKP ini sebabnya sebenarnya masyarakat pun berasa takut dan gusar dengan peningkatan angka jangkitan yang begitu tinggi sejak kebelakangan ini. Ada ahli masyarakat yang risau ataupun gusar dengan berlakunya PKP ini. Sebabnya mereka mungkin hilang mata pencarian. Pelaksanaan perintah ini merupakan tindakan pencegahan yang amat penting untuk dilaksanakan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 sebelumnya menular ke seluruh negeri dan negara. Work from home ini tidak dinafikan memberi juga 1001 macam rahmat kepada kita. So dia memberi ruang dan peluang kepada kita untuk bersama dengan mereka yang tersayang dan melakukan aktiviti-aktiviti yang menjadi kegemaran kita yang mungkin pada 3 dan saat yang biasa kita tidak berkesempatan disebabkan oleh kesibukan kita keluar bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Ya, so saya kira contohnya macam aktiviti peliharaan ya, juga merupakan satu aktiviti yang baik dan mereka yang ada haiwan peliharaan di rumah pastinya ada lebih kesempatan untuk bermesra dengan haiwan-haiwan mereka, ya, bermain, ya, comel dan bersifat mesra, suka dibelai. Ya, jadi apabila kita segi mengurangkan tahap tekanan yang seseorang itu alami. Maknanya bila kita keluar jangan lupa memakai pelitup separuh muka, ya, dan sentiasa menggunakan hand sanitizer, ya, dan elakkan berkunjung ke tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai. Ya, so ini antara perkara-perkara yang masyarakat sendiri perlu laksanakan. Masyarakat juga semakin peka dengan penjagaan kesihatan diri. Bagi mengisi masa lapang, banyak hobi yang boleh dicipta, antaranya mula memelihara haiwan peliharaan sebagai terapi diri. Membela kucing misalnya sama seperti menjaga diri sendiri. Si comel ini memerlukan penjagaan kesihatan dan perapian diri yang baik untuk menyempurnakan kehidupan. Bermanja dengan haiwan peliharaan secara tidak langsung dapat membantu mengelakkan kebosanan dan melahirkan pemikiran yang positif. iVet Pet Care macam biasa, servis vaksin, treatment untuk pemandulan, untuk grooming, kita orang pun ada juga dekat sini. Kalau klien yang baru datang tu, usually kita akan minta diorang punya, of course, full details lah. Daripada diorang punya alamat, diorang punya IC number, and berkenaan dengan kucing yang diorang bawa tu, untuk apa dia datang bawa. Kalau kucing tu sakit, dia akan minta further history lah. Contohnya dia sakit apa, makan minum, berak kencing dia okey ke tak, itu semua related lah. Di iVet Pet Care, kesihatan si comel akan diperiksa secara teliti bagi memastikan penyakit yang dialami oleh haiwan tersebut dapat dirawat dengan segera. Konsultasi diberikan terlebih dahulu kepada pemiliknya. Kalau diorang datang, physical check up lah. Kalau physical check up, usually kita akan check dulu belah muka. So belah muka, mata, telinga, dalam mulut,
And also dekat bahagian bawah ni kita dapat rasa dia punya lymph node. Kalau katakan ada macam bengkak, ada selalunya kalau kat dalam telinga kita tengok ear mites. So kalau yang bengkak tu memang tak normal lah. Depends bengkak dia tu dekat mana. Ada yang dekat mata, ada yang hidung dia berair kalau sesama. And then the next part kita pergi dekat dia punya badan pula. Vaksinasi yang diberi bertujuan untuk mengelakkan haiwan ini daripada diserang penyakit utama seperti selsema, muntah dan cirit-birit. Kalau macam kucing yang bulu dia panjang, bulu dia tebal, so itu kadang-kadang diorang boleh dapat matted hair ataupun bulu bergumpal. So kalau matted hair, kita kena buang sebab kalau tak nanti dekat bawah bulu yang bergumpal tu, dia boleh dapat fungus, dia boleh dapat macam kutu. So banyak dia akan membiak dekat bawah tu. So kita kena remove kan. Dulu kita orang punya servis buat line cut without any abuse. So ada few incident dia macam ada bila kucing tu bergerak, so memang susah sangatlah nak buat. So end up kita buat satu prosedur, kita biuskan dia sebab location yang paling susah nak shave tu dekat bahagian ketiak, dekat bahagian kaki. Sebab biasa dah kucing kan, diorang bukannya boleh duduk diam-diam kan, diorang akan gerak-gerak tu. So that's why bahagian situ yang paling susah, and itu yang kita end up kita biuskan kucing lah untuk buat line cut. Menurut doktor veterina ini lagi, umur yang sesuai untuk membuat pemeriksaan kesihatan adalah seawal usia 6 hingga 8 minggu. Maka tidak hairanlah ramai dalam kalangan pencinta haiwan yang benar-benar memastikan haiwan kesayangan mereka ini diberi makanan yang berkhasiat, kerap melakukan pemeriksaan veterina dan memberi suntikan vaksin mengikut kesesuaian. Ada yang lebih istimewa lagi, kebersihan gigi dan kawalan parasit juga dititik beratkan. Klinik haiwan ini bukan sekadar klinik kesihatan yang menyediakan vaksin dan ubat-ubatan, tetapi mereka turut menyediakan hostel haiwan bagi yang memerlukan pemeriksaan lanjut daripada doktor veterina. Bukan sahaja memberi fokus kepada kebersihan dan kesihatan kucing, tetapi spiritual si comel juga perlu dijaga dengan menyediakan persekitaran yang selesa buat haiwan kesayangan ramai. Haiwan peliharaan ini akan dipantau dengan rapi bersama penyediaan makanan dan minuman yang secukupnya. Kalau grooming, kita akan buat dry grooming dulu. Kita cuci telinga dia, kita potong kuku dia, and kalau yang bulu panjang, kita akan shave. Shave dekat tangan, dia punya lebihan tu lah. Kehadiran parasit seperti kutu dan pepijat pada bulu kucing sentiasa menjadi masalah utama. Justeru, penting untuk kita memantau kebersihan dan tahap kesihatan tubuh badan mereka. A very common symptom adalah dia tak makan. Dia tak makan, dia tak aktif, dia banyak tidur. Yang itu very general lah symptom. Kalau nampak je tiga-tiga ni, then better bawa untuk buat check up. Selain daripada tu, macam mungkin ada certain tu muntah-muntah, dia ada cirit dengan sesama. So benda-benda tu tak normal. Melainkan kalau dia muntah tu muntah hairball, that one is okay lah. Tapi kalau dia muntah air tu memang tak normal. So jangan tunggu lama-lama sebab ada certain penyakit dia dalam sehari 2 hari je boleh menyebabkan kematian. Apa jua jenis haiwan yang dipelihara, pemiliknya harus peka dan sentiasa memastikan si comel kesayangan mereka mendapat penjagaan kesihatan yang terbaik dan teratur. So harapan daripada kami iVet Pet Care, kita orang harap owners dapat lagi monitor kucing-kucing diorang dekat rumah. Kena monitor diorang punya yang basic, selera makan, kencing dengan berak. And itu satu lagi untuk kucing yang dah berumur, dah tua, 10 tahun ke atas, 8 tahun ke atas, better buat further check up lah, macam full body check up untuk tengok kalau diorang ada apa-apa penyakit yang kita boleh detect awal.
Bagaimana wanita masa kini menambah pendapatan mereka? Ada saja idea dan kreativiti tercipta berserta usaha dan minat untuk berjaya. Ada pekerjaan yang bermula daripada sekadar hobi kini menjana pendapatan tetap. Ada juga pekerjaan kerana memberi kepuasan yang berlipat ganda. Inspirasi perniagaan minggu ini membuka ruang pendapatan dan membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan. Masyarakat berbangsa Tionghoa sudah biasa dengan masakan itik packing atau itik panggang packing. Sebagai pencinta hidangan berasaskan daging itik, kesukaran mendapatkan itik panggang yang halal telah mendorong Salma Abu Kasim, 67 tahun, mengusahakan jualan itik panggang packing hanya dari rumah. Di waktu MCO tu, waktu bulan puasa, lagipun tak boleh kerja, tak boleh mencari rezeki, orang kata tak boleh keluar kan. Jadi saya pun orang sewa pun tak boleh bayar sewa oleh kerana tak ada datang hasil nak bayar. Jadi fikir duduk rumah pun tak ada datang hasil buat apa. Jadi saya fikir memang kami pun family memang keturunan jualan, memang mak pun saya baru Cina kan. Jadi dia gajin. Tak pernah tak putus tangan buat kerja. Dia buka kantin lah, dia buat apa. Jadi kan saya memang pada kecil biasa berniaga. Pada awalnya, dia hanya menjalankan perniagaan ini sekadar mengisi masa bermanfaat bersama anak lelakinya. Daging itik yang sudah dicuci bersih, kemudiannya akan diperap bersama serbuk cengkeh, kulit kayu manis, sos tiram, kicap cair, pati ayam, sedikit garam dan diperap selama 3 jam. Saya tak tahulah kita antara boleh saya meneroka orang Melayu kita suka makan itik ke. Itik ni kan hamis sikit. Kalau kita tak tahu masak pun keraslah, liatlah apa benda kan. Jadi saya kata biar saya ajar, tunjuk ajar. Saya nak mendorongkan anak supaya terus menjalankan bisnes lah orang kata ya. Salma menitik beratkan kualiti daging dan keenakan rasa yang dihasilkan. Setelah siap diperap, air rebusan halia, cuka dan garam akan dituang ke atas perapan daging tadi. Proses ini bertujuan menegangkan bahagian kulit luar agar sewaktu dibakar, kulit akan garing dan tidak berkedut. Mak saya keturunan Hakka. Jadi dia memang rajin bekerja dan rajin resipi-resipi ni ialah Hakka ni memang masakan dia sedap kan. Jadi dia pun suka masak. Jadi pada itulah dia dapat resipi daripada bapa dia untuk belajar masak. Jadi saya bernasib baiklah dalam adik-adik saya yang minat nak masak, selalu saya ke dapur. Jadi dapat belajar. Bukan senang nak dapat, dulu kita tak ada resipi, bangsa tengok macam mana buat. Bila dah buat tu kita improvekanlah cara mana kita boleh buat zaman sekarang kan. Bagi menyalai daging itik, ia perlu direndam terlebih dahulu menggunakan sos khas iaitu madu dan sedikit pewarna. Rendaman ini bukan sahaja bertujuan mengilatkan kulit itik tetapi juga melembutkan bahagian dalamnya sebelum disalai di dalam suhu bilik selama 15 jam. Ini memang mak saya semua selalu buat makanan itik ni, memang biasalah kita makan selalu kan. Jadi kita nak cari itik yang halal susah sikit. Saya sangat suka, gembira di hati oleh sebab insya-Allah orang Melayu kita suka makan. Jadi saya pun rasa bangga dan ada orang pun tahu itik ni halal dan kita banyak lagi orang Melayu kita boleh merasai. Tiada istilah bersenang jika menginginkan kejayaan. Begitu juga bagi Salma dan anaknya Johan Muhammad, 35 tahun. Meskipun mengusahakan itik panggang packing daripada rumah, namun dengan permintaan yang tinggi menghasilkan pendapatan yang cukup memuaskan. Itik ni dia kalau masak dia kadang-kadang dia liat, dia keras, lepas tu apa kata bau kuat. Jadi kan nak buangkan bau dia tu, kita kena buang dia punya tongkeng tu. Tongkeng itik itu, dia itu yang paling kuat bau dia kat situ tu. Kita buang situ, baru kita boleh buat masak itik. Nak membuatkan dia jangan orang kata liat tu, itu pasal kena perap tu. Lepas tu salai. Jadi salai tu kita kena dia punya umbu-umbu tu tak keluar daripada isi perut dia tu, meserap di dalam kulit. Dalam dia punya isi, dia tak jadi, dia akan lembut.
Setelah dibakar selama 1 jam 20 minit, itik panggang sudah sedia untuk dipotong dan kemudiannya dihantar kepada pelanggan yang membuat tempahan. Dalam seminggu, mereka mampu menjual lebih 50 ekor itik panggang yang disertakan bersama set nasi ataupun boleh dinikmati begitu sahaja. Kita buat dengan ikhlas, with love we call it. Jadi benda tu akan jadi dengan baik, dengan bagus. Jadi kan kita jangan fikir, aku nak buat duit berapa banyak aku boleh buat. Kalau fikir macam tu kan, susah. Pasal apa? Kita nak kedekut sana kurang sini kan. Jadi kita buat dengan betul, sedap, customer happy, kita pun happy. Orang tu pun akan datang balik kat kita. Jadi that is the way how to do business. Don't think about how much profit I make. It's how I can draw my customer to come back to me. Dia akan taat dengan you. Mana you pergi, dia akan cari. Oleh sebab dia happy with you. That's the way it is. Keyakinan diri sendiri dan teruskan dengan tidak putus asa. Itu yang mustahak sekali dalam kehidupan. Mengisi masa terluang dengan kreativiti dan minat pastinya akan membuahkan hasil yang membanggakan kita. Daripada sekadar suka-suka, perkongsian yang diberikan sememangnya dapat menjana pendapatan. Rumah ini tidak pernah sunyi. Ia dihuni oleh anak-anak berusia 18 tahun sehingga yang kecil berumur 3 tahun ditemani ibu kesayangan mereka. Siti Rubiah Muhammad, 45 tahun, kehilangan suami sejak 3 tahun lalu akibat serangan jantung. Takdir Tuhan tiada siapa mampu menidakkannya. Dek kerana demam panas, 3 daripada anak-anaknya adalah anak kelainan upaya yang berdepan dengan masalah pembelajaran sejak daripada kecil lagi. Kepada Allah lah, terasa jugalah kehilangan seorang suami dengan anak-anak kecil ke apa. Adalah juga mari stres katanya anak-anak ngamuk tu. Ada juga rasa sedih tu. Kita reda lah dengan uji Allah Ta'ala tu. Mungkin ada hikmah di sebaliknya tu hewi anak-anak lagi ni. Rubiah yang bekerja sebagai tukang cuci beruntung kerana mempunyai jiran dan penduduk kampung yang tidak pernah putus mengulurkan bantuan buat mereka sekeluarga. Biarpun ada ketikanya sedih menyinggah di hati, ibu ini tetap bersyukur dengan kurniaan yang sentiasa memberinya rezeki. Tanya anak sakit Tanya anak sakit ke saya menitik air mata. Tanya anak demam pun jangan nyetok pula. Tak ada nak buat lagi. Kita sore apa kena pula tengah malam. Paling saya sedih. Tapi buat masalah ni tak rajin, tak boleh makan. Boleh makan seumur sebab belah tak butuh. Tak ada kata saya duduk sini tak lapar lah. Orang masyarakat di sini baik-baik berlaku. Sebab tu saya lekat lagi di sini. Meskipun diuji, namun anak-anak adalah kekuatan di dalam meneruskan kehidupan. Anak keduanya sedang menetap di asrama dan menjadi harapan keluarga untuk mengubah nasib mereka. Dia berharap agar mereka mampu berdikari dan menguruskan diri seperti orang lain. Saya mari memikir juga. Saya serah pada Allah belakang juga. Sebab saya mikir juga masalah kerja dia dengan keadaan dia lagu tu. Kalau jalan masuk ke apa, kalau kita ada dia buat. Apa kalau dia tinggal, dia tak buat lah. Tak tahulah. Tapi hari ni lagu mana? Anak ni kecil-kecil lagi. Tapi kat doa sama lepas maya. Ya Allah Ta'ala suruh panjang umur biar anak-anak sedih sikit. Hanya pada Yang Esa dia meletakkan harapan dan memohon segalanya dipermudahkan.
sederhana berjaya lah. Mana OKU tu biar dia ada apa nama ni, ada cita-cita nak kerja, ada rasa kasih belah kita. Lepas tu atas anak-anak homolek tu pula biar dia berjaya dalam belajar dia, boleh ngaji sampai universiti. Selagi hayat dikandung badan dan selagi kudrat masih kuat, Rubiah akan terus membahagiakan mereka. Kepayahan yang dihadapi hari ini pasti punya hikmah yang sedang menanti. Telinga, dera pendengaran harus dijaga dengan bersih dan betul. Kebersihan dera pendengaran ini sangat penting kerana mempunyai fungsi yang terbaik untuk seluruh anggota tubuh badan kita. Ear Block Wax, rawatan untuk menjaga dan membersihkan segala kekotoran dan habuk di dalam telinga. Segmen Nak Cantik membawakan rawatan telinga untuk kebersihan secara mendalam. Telinga merupakan salah satu panca indera yang penting. Selain berfungsi untuk mendengar, telinga juga merupakan sistem organ yang sangat kompleks dalam keseimbangan dan kedudukan tubuh manusia. Selain pakar dalam rawatan sakit puan, Klinik Siti turut menawarkan rawatan bagi masalah telinga tersumbat ataupun ears wax block. Kebanyakan masalah orang di luar sana adalah apabila kadang ada sampai satu masa tiba-tiba dia macam tak berapa nak dengar. So kebanyakannya lah apabila doktor check, dia punya kita panggil wax lah, dekat dalam telinga tu agak banyak. Okey, memang sebenarnya kita nasihatkan pada customer kita, pada pesakit di luar sana adalah untuk tidak mengorek telinga kerana apabila kita mengorek telinga, benda ni akan menyebabkan trauma dan dia akan menyebabkan lagi banyak masalah. Setiap manusia mempunyai struktur lorong telinga yang berbeza-beza. Mereka yang mempunyai struktur yang lebih melekuk boleh menyebabkan tahi telinga terkumpul sekaligus menjejaskan sistem pendengaran. Masalah ini lebih cenderung kepada kanak-kanak. Sebab tu sebenarnya kadang-kadang kalau kita jumpa budak umur 3 tahun kan, dia tak boleh pandai cakap lagi, kita akan assess dulu. Kita assess kadang-kadang budak ni tak pandai cakap sebab dia tak dengar. So once dia nampak je mulut kita bercakap tapi dia tak dengar words yang kita utter tu, so dia tak boleh nak convert dalam brain dia untuk dia bercakap benda yang sama. Sejenis ubat iaitu Solwax akan dititiskan ke dalam telinga terlebih dahulu. Ia bertindak untuk mencairkan tahi telinga dan mengelakkan pesakit berasa sakit ketika melakukan rawatan. Kalau specifically cakap untuk earwax, kita panggil impacted earwax lah, which is wax tu terlampau banyak dan menyebabkan gegendang telinga tertutup dan kita tak boleh nak mendengar dengan jelas. Memang rawatan dia hanya Solwax tu sahaja. Tetapi kalau dia jangkitan kuman dalam telinga, yang itu lain pula cerita dia lah. Telinga yang sering terdedah dengan tekanan seperti menaiki kapal terbang, berenang atau menyelam boleh mengakibatkan jangkitan dan akan menjadi lebih serius jika terus dibiarkan. Sebenarnya waktu mandi tu, kita kena bersihkan luaran telinga kita. Tak perlu nak masukkan apa-apa di dalam saluran tu, just bersihkan luaran sahaja. Sebabnya sebenarnya telinga kita ni secara sendiri, dia memang akan dibersihkan. Penggunaan putik kapas telinga dan besi pengorek telinga juga tidak digalakkan kerana boleh menyebabkan tahi telinga masuk lebih dalam dan akan berlaku kecederaan dalaman tanpa kita sedari. Justru itu, jangan abaikan kesihatan telinga anda. Ini antara sajian dan manisan yang menarik yang terdapat di sini. Dalam menghias kafe, perlulah ada cita rasa dan idea yang kreatif agar dapat menarik minat ramai. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Zalina Zainal kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, TV3 Nona, dan jika anda ada apa saja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum.